pada zaman tu sahabat masih hidup. Macam mana kita boleh kata tak, zaman tu perkataan bid'ah orang tak guna? Ni hadis ni Bukhari ni. Adakah cetakan Bukhari yang kita baca terkurang satu hadis? Yang kedua, Abu Malik Al-Ashja'i. Kata Abu Malik Al-Ashja'i, kunut di dalam solat subuh itu bid'ah. Tuan-tuan, ulama berbeza pandangan. Kata Abu Malik, ini bid'ah. Kata Ibnu Umar, ini bukan bid'ah. Kita tak nak bincang dia bid'ah ke tak. Tapi sekarang persoalan yang kita nak bincang, perkataan itu diguna ataupun tak di zaman tu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Abu Malik Al-Ashja'i, dia tengok ramai orang baca kunut, dia kata kat anak dia, Nabi tak buat, Abu Bakar tak buat, Umar tak buat, Osman tak buat, yang ni bid'ah. Kita mai hari ni kita kata tak, zaman tu perkataan bid'ah orang tak pernah guna. Yang ketiga, Ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tuan-tuan, saya tak sempat mengkaji hadis sahih ataupun tak. Mungkin lepas ni ada kesempatan kita boleh tengok balik, sebab tadi saya tergesa-gesa ambil hadis ni. Kata Imam Ahmad, dia membawakan hadis daripada Ibnu Umar. Ketika qiyam, kalau tak silap saya hadis ni ketika qiyam, yang mengangkat tangan lebih daripada dada, itu bid'ah. Kata Imam Ahmad. Perkataan ini digunakan oleh Imam Ahmad. Seterusnya, dalam riwayat Ibn Abi Shaybah. Kata ulama hadis biasa memberi peringatan, kitab-kitab selain daripada Sunan Sittah ni, ada kemungkinan dia mengandungi banyak hadis yang dipersoalkan. Jadi ulama hadis sahaja yang deal dengan kitab-kitab ni. Tapi dalam kitab ini disebutkan, kata Ibnu Umar, azan pertama hari Jumaat adalah bid'ah. Kata siapa? Ibnu Umar. Di zaman mana? Di zaman Osman. Tuan-tuan, benda ni biasa. Osman kata, pada pandangan aku orang ni ramai, jadi aku kena kumpul orang main masjid, nak bagi mereka main awal, azan awal sekali. Ibnu Umar bila tengok dia buat macam tu, dia kata, hak ni bid'ah. Kita datang pada hari ni, kita kata tak, perkataan bid'ah sahabat tak pernah guna. Yang Ibnu Umar guna ni perkataan apa? Macam mana kita kata kita rujuk kepada hadis, sedangkan benda ni ada banyak di dalam hadis. Seterusnya, Az-Zuhri. Tuan-tuan, di zaman Muawiyah, asalnya di zaman Nabi, Nabi kata 2 orang saksi. Apa-apa nak jadi saksi jual beli ataupun apa-apa, kena ada 2 orang. Ataupun seorang lelaki, 2 orang perempuan. Tapi zaman Muawiyah kata, kalau seorang saksi sahaja dan pemilik duit tu dia bersumpah, Muawiyah kata boleh pakai. Ganti 2 orang saksi, pemilik dan seorang lagi saksi. Kata Imam Zuhri, yang ni adalah bid'ah. Imam Zuhri hidup di zaman Muawiyah atau selepas Muawiyah. Imam Zuhri selepas Muawiyah, menunjukkan bahawa perkataan ini diguna di dalam hadis. Apabila pada hari ini kita katakan bahawa ini sebenarnya perkataan ini tak pernah digunakan, kita tak pernah jumpa sahabat tuduh sahabat lain buat bid'ah, berarti kita tidak baca kitab hadis. Ini satu kesilapan di dalam penilaian, sedangkan benda ini disebut banyak kali di dalam kitab hadis. Bahkan tuan-tuan kalau baca sirah bagaimana sahabat membantah tindakan khalifah sekalipun. Umar nak bahagikan harta Kaabah, ada sahabat kata jangan bahagi. Umar tanya sebab apa? Kana la yaf'alan. 2 orang sebelum hang tak buat benda ni, Abu Bakar dan Rasulullah. Umar kata okey, aku tak buat. Walaupun tidak digunakan perkataan bid'ah, dia menunjukkan intipati perbuatan baru itu dilarang. Seterusnya, apabila Ustaz Syawamid sebutkan, lebih-lebih lagi kalau kita menuduh orang buat bid'ah yang sesat, bid'ah yang masuk neraka. Tuan-tuan, apabila kita kata ini perbuatan bid'ah, dia berbeza dengan kita kata orang ni ahli bid'ah. Berbeza. Ahli bid'ah ditujukan kepada Syiah, Khawarij, Ghulah Mutasawwifin, tasawuf yang melampau, Mu'tazilah, itu ahli bid'ah. Tapi orang yang berada dalam ahli sunnah wal jamaah, amalan dia pada pandangan kita tak kena dengan sunnah, kita kata ini amalan bid'ah. Bila kita kata orang ni buat amalan bid'ah, kita bukan cok atas dia mesti masuk neraka. Itu yang berlaku. Apabila Imam Syafi'i kata istihsan itu bid'ah, Abu Hanifah pakai istihsan, bukan Imam Syafi'i kata Abu Hanifah masuk neraka. Bila Ibn Abi Dhi'bun kata berpegang dengan amalan ahli Madinah, menjadikan amalan ahli Madinah lebih kuat daripada hadis, itu tak boleh. Bukan bererti dia telah mengatakan Malik akan masuk neraka. Sebab Malik kata amalan ahli Madinah kalau bercanggah dengan hadis, hadis ni mungkin ulama yang meriwayatkan dia tersilap. Malik kata amalan ahli Madinah lebih kuat.
masalih mursalah. Kata Ibnu Hazmin, amal dengan masalih mursalah ini bid'ah. Bukan bererti dia kata siapa buat benda tu akan masuk neraka. Tuan-tuan, dua benda yang perlu dibezakan. Ini dalam critical thinking, dia dinamakan, dia panggil straw man. Straw man ni maksud dia, orang tu tak buat benda tu, kita tuduh dia buat benda tu. Macam geng-geng Denmark buat gambar Nabi, lukis gambar Nabi SAW, bubuh perempuan keliling, katakan Nabi Muhammad ni gila seks macam ni. Ini pun straw man juga. Kita kata perbuatan itu bid'ah, dia pusing, dia kata hang tuduh orang ni akan masuk neraka. Ini bercanggah dengan kritikal. Ini nama dia fallacy, maklumat yang salah. Kita teruskan. Ini nama dia bid'ah hasanah. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni bukan dua saja sumber pengambilan hukum saya dah sebut dah tadi. Pertama Quran, yang kedua hadis. Itu yang didakwa. Tetapi bukan dua itu saja. Ada satu lagi, iaitulah ulama. Yang kalau kita faham daripada satu itulah ulama itulah pecah. Ijma' ulama, al-qiyas, istishab, istihsan, maslahatul mursalah, dan 10 lagi sumber pengambilan hukum dalam Islam. Semuanya berpunca daripada kita mengikuti alim ulama. Maka secara umumnya boleh kita putuskan di sini bahawasanya sumber pengambilan hukum dalam Islam secara umumnya Quran, hadis, ulama. Quran, hadis, ulama. Quran, hadis, ulama.